Berbincang ataupun berkongsi pandangan berkenaan dengan pengeluaran one-off KWSP yang dibenarkan pada kali ini sebanyak RM10,000. Yang pertamanya, perlukah kita keluarkan RM10K daripada simpanan kita? Bila dikeluarkan, apa yang sepatutnya kita buat? Adakah pengeluaran ini dikenakan zakat ataupun tidak dikenakan zakat? Perlukah kita keluarkan RM10K ini jikalau kita layak? Isunya ialah jikalau kita layak. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam menggalakkan suatu simpanan, suatu simpanan yang cukup untuk at least kita survive dalam masa setahun. So maknanya kalau kita tengok kepada satu sudut berdasarkan banyak hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyimpan untuk keluarganya makanan, keperluan yang boleh bertahan untuk selama setahun. Kalau kita ambil satu congakan, maknanya kalau contohnya kita punya basic expenses kita 1,000, perlu ada dalam 12,000 dalam simpanan untuk survive setahun. Mampu ataupun tidak, itu cerita lain lah. Tapi bagi yang mampu, itulah minimum yang perlu ada dalam simpanan yang boleh keluar masuk dalam masa yang singkat ataupun dalam masa segera. Perlukah kita keluarkan 10K ataupun tidak? Iaitu bergantung kepada perlukah kita menggunakan wang tersebut. Yang pertamanya, jikalau kita ada keperluan yang bersifat daruri ataupun daruriyat, maknanya dia menjaga 5 perkara, iaitu menjaga agama, menjaga maruah ataupun keturunan, menjaga akal, menjaga agama dan juga menjaga harta. Jadi ada 5 perkara yang disebutkan sebagai daruriyat. Jikalau ada keperluan yang related dengan 5 perkara ini, maka keluarkanlah. Saya ambil contoh yang pertamanya, menjaga agama dan juga menjaga akal. Kita dah ada wang, tetapi perlukan sedikit lagi untuk kita cukupkan untuk pergi haji sebagai contoh. Daripada kita berhutang, maka keluarkan KWSP ini untuk kita pergi haji, contohnya pada tahun ini. Maka keluarkan, itu tidak menjadi masalah kerana itu sebahagian daripada tuntutan agama, walaupun ia bersifat kefarduan yang bukan bersifat dipanggil mudayyak, tetapi kefarduan yang bersifat muwassa', maknanya boleh kita tangguh. Jikalau kita boleh segerakan, maka ia tidak menjadi masalah. Ataupun sebagai contoh, menjaga akal. Anak kita nak masuk universiti, kita perlukan contohnya 10,000. Walaupun anak kita boleh dan berpeluang untuk pinjam PT-PTN, tetapi kita berpeluang untuk dapatkan 10,000 daripada simpanan kita ini, maka keluarkanlah. Sebab hutang, walaupun namanya PT-PTN, hutang dengan kerajaan, tetapi hutang ini satu bebanan yang kalau kita tidak mampu langsaikan, dia akan terbawa sampai kepada hari akhirat. Maknanya kalau ahli syurga sekalipun, seperti syuhada, kalau sangkut hutang, dia tetap tersangkut di Al-A'raf jikalau ada hutang yang tertangguh yang tak mampu dilansaikan di peringkat dunia. Jadi sebab itu, kita dan keluarga kita bebaskan daripada hutang. Kalau menjaga akal itu, kita kata untuk sambung pelajaran kita perlukan wang membiayai anak kita, mungkin dah dapat tawaran PT-PTN. Jikalau kita boleh elakkan dengan cara kita gunakan wang ini untuk bayar yuran dan seumpamanya, maka keluarkanlah. Termasuk antaranya ialah menjaga agama, menjaga maruah, menjaga keturunan. Contohnya kalau bagi saya sendiri, maruah sebagai contoh, isteri nak bersalin sebagai contoh, dan perlukan wang untuk menjaga aurat, untuk memilih hospital swasta, memilih doktor perempuan. Sebab isu aurat bersalin ni dia bukan isu aurat, tetapi dia isu maruah. Sebab itu dalam istilah syariat dia ada 2 istilah. Satunya muru'ah, satunya al-'ird. Muru'ah ni maruah atau disebutkan sebagai al-'irdu dalam hadis Nabi SAW. Ia berbeza dengan aurat biasa. Aurat biasa tak sama dengan isu maruah. Jadi untuk menjaga maruah dan keturunan, maka gunakanlah. Yang keempatnya, menjaga harta. Menjaga harta sebagai contoh, kita gunakan untuk kembang bisnes. Bisnes kita mungkin teruk sepanjang 2 tahun PKP ini dan kita perlukan tambahan modal. Walaupun di sana mungkin ada peluang pinjaman yang diisytiharkan oleh kerajaan, tetapi kita ada pilihan untuk menggunakan 10,000 KWSP kita, maka gunakanlah KWSP kita untuk tambah modal perniagaan. Sebab itu termasuk dalam kategori menjaga harta. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berhutang
adalah satu benda yang sangat digalakkan dalam Islam supaya dielakkan. Bukan digalakkan berhutang, tetapi digalakkan untuk kita elakkan daripada berhutang. Kita diajar oleh Nabi SAW berdoa ketika mana kita berada di akhir tahiyat. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah aku daripada orang yang memberi hutang dan juga jauhilah kami daripada hutang itu sendiri. Antara contoh saya ambil bagaimana sebenarnya kalau kita mampu untuk elakkan daripada berhutang untuk perniagaan, kita elakkan. Jadi maknanya kalau related dengan perkara-perkara keperluan, keluarkan. Tetapi jika kita gunakan wang itu untuk kita enjoy, sebagai contoh, untuk upgrade kenderaan, untuk pergi makan angin sebab 1 bulan 4 nanti mungkin overseas dah buka. Kita dah lama plan nak bawa family pergi ke Phuket. Jadi kita keluarkan wang itu untuk pergi overseas. Itu kalau boleh elakkan. Maknanya kalau orang yang mampu, gunakan wang semasa, jangan gunakan wang KWSP. Suasana ekonomi sekarang tidak stabil. Walaupun kita makan gaji, tetapi di sana mungkin ada banyak risiko. Kalau kita kerja syarikat lah yang berisiko dan seumpamanya. Maknanya kalau boleh elakkan, kita cuba elakkan daripada menggunakan wang kita pada bukan yang bersifat keperluan. Macam saya kata tadi, kereta dah ada, mungkin dengan sebab dapat KWSP kita nak upgrade kereta kita. Kalau boleh elakkan, kecuali kalau dia menjadi keperluan. Contohnya kita ada anak 6 orang, kita naik kereta mungkin kereta kancil, kita nak upgrade kepada MPV, itu mungkin tak ada masalah lah, sebab kenderaan juga adalah satu keperluan.